bagaimana untuk mewujudkan pandangan dua hala tentang idea untuk membangunkan kawasan Pekan Sungai Besi. Jadi pandangan anda amat penting bagi kami untuk merealisasikan kerja-kerja ini. Jadi harap ada sebarang soalan. Saya nak tahu cadangan pihak kamu untuk menaikkan taraf pemerintahan memang bagus. Tapi saya ingin tahu, macam yang kan tadi ada gambar, ada cat ini, siapa yang perancangan, peruntukan? Ini saya nak tahu. Tengoklah, kalau kebersihan Pekan Besi, adakah bersih? Kedai-kedai dia memang bersih, tapi jalan tak bersih. Siapa buang tong sampah ini, siapa buang sampah ini, kamu boleh lihatlah. Untuk kedai, saya jawabnya untuk kedai, untuk puncak tu memang kalau kita tengok undang-undang, sepatutnya pekedai dan ataupun pemunya harta sepatut menjaga kebersihan dan kecantikan rumah masing-masing. Kalau rumah you tak cantik, DPKL boleh pergi untuk tuan-tuan bagi notis untuk tuan-tuan cantikkan. Itu memang ada dalam undang-undang. Tapi apa yang Datuk Bandar akan buat ialah kita akan menggunakan satu skim warna di kawasan ini. Apa yang akan jadi pada selepas ini ialah kita akan kita akan buat satu focus group di mana pekedai-pekedai yang terlibat secara langsung akan dipanggil berbincang, di mana satu kumpulan ini akan dipanggil berbincang untuk mendapatkan maklumat atau mendapatkan cadangan-cadangan terperinci selepas daripada engagement ini. Memang tiap-tiap pekedai ataupun tiap-tiap pemunya harta akan dipanggil secara kumpulan untuk kita bincang secara lebih detail lagi. Saya minta Dewan Bandaraya mengadakan satu sistem buka. Jadi semua orang boleh duduk sini. Tak adalah kesesakan lalu lintas sebagainya, ya. Dan jadi tempat Pekan Sungai Besi tak adalah sebegitu kotor seperti mana dikeluarkan dalam abad Pekan Koboi. Saya beramat rasa malu duduk sini. Dah lama saya duduk sampai hari ini. Ya, apabila media mengeluarkan Pekan Koboi, saya penduduk tetap sini saya rasa malu. Tibalah masa sesuainya pada zaman sekarang, zaman pembangunan, kita ada transformasi yang betul-betul membangun. Lepas tu alternatif yang kedua ialah keseluruhan tapak itu dijadikan satu plaza. Itu amat bagus saya rasa. Kita berharap supaya kita mendapat kerjasama daripada BTG untuk mendapatkan tanah dan kita akan bangunkan secepat mungkin, kerana ini merupakan satu hasrat YB TPM juga lah semasa lawatan itu. Saya rasa wakil wilayah pun wakil ketua wilayah pun memang sentiasa memantau. Duduk di sini belum ada perubahan yang nampaklah, tapi bahawa ada sikit-sikit yang ada. Tapi memandangkan Pekan Sungai Besi ini dah membangun, eloklah, tibalah masanya untuk pihak Dewan Bandaraya menaikkan taraf di kawasan Pekan Sungai Besi ini. Mana nombor satu, diatur cara mana penjaja-penjaja diadakan tempat belajar itu, saya sangat alu-alu kalah. Pekan Sungai Besi ini memang kita tidak memberi tumpuan yang sepatutnya, tapi kita mendapat cahaya daripada projek ini. Bila kita keluar, kita mulakan projek ini, kita dapati bahawa penduduk di sini sanggup bekerjasama untuk DPKL masuk dan membuat pembangunan. Sebab sebelum ni, saya rasa sebelum ni pun ada tapak penjaja, dan untuk mendapatkan penjaja sini keluar pun mengambil masa. Walau bagaimanapun dengan kerjasama penduduk di sini, kita berjaya untuk membangunkan kawasan ini dan mempergi balik kawasan penjajaan kepada mereka. Dan kita dapati bahawa
sikap positif rakyat atau sikap positif penduduk setempat membenarkan DPKL untuk lebih menjangkau lebih memberikan pembangunan kepada kawasan ini. Oleh itu Datuk Bandar telah mengarahkan bahawa kawasan Pekan Sungai Besi ini diberikan satu tumpuan dan satu area, kita panggil area action plan. Ada perkara-perkara yang perlu daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk utarakan kepada pihak DPKL, masalah parking ke, jadi minta untuk beri pendapat, pandangan. Selama ini kadang-kadang rumah tidur ada yang rokok kalau saya, tapi tak ada pembelaan langsung. Jadi saya tak mahu lah yang tinggal sekarang ini yang 15 ada 20 orang ni nasib mereka sama juga, saya tak mahu kan. Jadi mana saya minta bila roboh rumah itu, saya minta ditempatkan semua yang ada ni. Yang berkaitan dengan perumahan setinggan atau perumahan yang lama, kita akan banci semula untuk membolehkan kita memberi perhatian kepada bagaimana kita nak menempatkan. Jadi kita tidak akan, saya punya dan kami punya pandangan, kita tak akan displace ataupun dalam bahasa orang putih displace, tidak mengesampingkan mana-mana penduduk yang terlibat dalam kawasan pembangunan yang kita cadang untuk kampung bahagian Sungai Besi. Ini adalah menjadi satu daripada usaha Dewan Bandar Kuala Lumpur supaya kita dapat agihkan pembangunan ini ke lebih baik, terutama juga dengan pusat bandar. Kita tak mahu lagi pusat bandar orang kata world class, tapi bila sampai ke pusat bawah bandar, tuan-tuan tinggal dalam keadaan yang tidak sempurna dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita nak cadang untuk kita susun semula, dan untuk susun semula ni mesti mendapat kerjasama dan juga pandangan daripada tuan-tuan. Jadi inilah kami sediakan dan adalah menjadi sebahagian daripada projek pembangunan yang diberi perhatian oleh pihak kerajaan termasuk Dewan Bandar Kuala Lumpur untuk membangunkan semula Sungai Besi supaya menjadi lebih tersusun, teratur, termasuk mengambil kira pertempatan yang mana kita akan buat bancian. Begitu juga dengan kemudahan-kemudahan yang seiring dengan apa yang diperoleh di pusat bandar. Begitu juga dengan sistem lalu lintas dan juga kemudahan-kemudahan untuk perniagaan. Kalau sekiranya kita boleh bangunkan Sungai Besi dengan lebih baik, maknanya kita akan jadikan Sungai Besi sebagai kalau bahasa perancangan, bahasa orang putih dipanggil self-contained. Maknanya tak perlu kita bergerak keluar, tetapi ini merupakan satu kawasan yang cukup untuk menampung keperluan setempat. Yang utamanya saya di sini untuk jaga Sungai Besi. Apabila dipindahkan esok di bahagian tokong yang disediakan tu, saya berharap bandaraya sekarang memandang pada arah di arah baru. Tolong jangan berbalik-balik ke tahun 30-an ibarat Park and Ride sekarang. Berjaga diberi 10 kali 10. Apa yang nak dengar ni? Jadi mohonlah, kalau seandainya bandaraya nak menolong penduduk-penduduk, tolong dengan secara yang sebetul-betulnya. Ini bukan lagi final lah, bukan lagi muktamad. Waktu kita buat sesi ini supaya kita dapat pandangan. Sebab tuan-tuan lah yang lebih tahu di kawasan masing-masing bagaimana kita menguruskan. Kami di segi planning, kadang-kadang kita buat planning betul, tapi dari segi setempat mungkin tidak betul. Jadi kita akan tengok balik. Manakala dari segi gerai, sebab itu saya katakan tadi, kita tak mau lagi keadaan gerai-gerai kita tidak teratur. Dan tadi baru saya bincang dengan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri amat prihatin tentang keadaan peniaga-peniaga Kuala Lumpur, terutamanya peniaga-peniaga kecil daripada golongan Cina ke India ke Melayu ke. Mereka ini perlu diberi perhatian supaya tidak menjejaskan dari segi kebaikan mereka peniaga. Itu adalah berdasarkan kepada keupayaan untuk membayar sewa. Kita boleh bagi 20, boleh, tak ada masalah. Tapi sewanya akan naik lah. Kita tak boleh bagi harga yang setara kepada gerai yang luas. Dan kita nak kena tampung
ramai orang yang nak berniaga. Jadi kita nak bawa masuk mereka ni ke dalam bangunan. Jadi kita akan letakkan satu tahap yang sesuai mengikut ukuran tu. Kalau sekiranya didapati 10x10 tu mungkin tidak sesuai, kita kena tengok baliklah dalam konteks kita membuat pembangunan semula bandar. Saya nampak Sungai Besi ni ada sejarah dia. Ada bangunan-bangunan heritage yang kita kekalkan. Bangunan-bangunan nama-nama pun kita akan beri perhatian. Cuma kita tidak mahu lagi bangunan itu nampak busuk, kotor dan sebagainya. Dan bila kita mutamatkan dengan tuan-tuan, kita kena fikir pula apakah garakan yang wajar kita bagi kepada pemilik kedai berkenaan untuk ikut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 70 sen kita, 30 sen tuan-tuan nak bagi cantik balik kawasan ni, dan kita akan susun balik. Dan ini pun akan kita lantik kontraktor untuk menyedia bangunan ini. Dan dengan niat kami ialah untuk menyamaratakan pembangunan Kuala Lumpur. Pada masa lepas, semua bangunan-bangunan yang cantik desainnya semua untuk bandar. So sekarang kita dah mula tolak bangunan cantik-cantik itu datang ke kawasan di pinggir bandar, termasuk juga dengan tidak memberikan mengabaikan keperluan perumahan. Yang berhormat Tengkunan memang amat prihatin dan selalu tegaskan kepada saya, pastikan kemudahan perumahan untuk orang Kuala Lumpur, terutamanya berpandapatan rendah, diberi perhatian. Oleh itu banyak yang kita sedang rancangkan untuk membolehkan rumah-rumah ini dapat disediakan. Termasuklah kalau sekiranya pembangunan, umpamanya pembangunan satu kawasan macam ini nak dibangunkan oleh kita di kawasan mana, apa jaminan kita kepada pemaju-pemaju yang nak keluarkan duit? Mungkin salah satu syarat kita minta pada dia mesti menyediakan perumahan yang mencukupi untuk bolehkan kita membangunkan kawasan ini. Pada masa yang sama kita boleh sediakan pembangunan dan perumahan yang mencukupi. Inilah langkah yang kita sedang fikirkan untuk membagikan galakan kepada pemaju-pemaju untuk masuk kawasan ini. Kalau nak gantung pada penduduk saja, mungkin tak dapat nak mengadakan pembangunan yang bersifat menyeluruh bagi keseluruhan kawasan. Saya hanya hendak Bandaraya memberikan setiap tong sampah kepada kedai-kedai, memberi percuma. Sebab kadang-kadang kita tengok tu tong sampah terletak di divided. Ada kucing makan ke, ada anjing ke, tikus ke, bermacam-macam, semua taruh divided. Walaupun dia fokus taruh divided sana, nampak tak cantik kan? Jadi saya harap Datuk Bandar memberikan setiap kedai tong sampah kepada kedai-kedai, biar yang tuan rumah mengikuti sampah tong sampah, panggil dua kontrak, ambil sendiri. Ya. Kita duduk balik dengan pemilik. Kalau dapat quotation yang lebih rendah, kita akan pakai quotation yang lebih rendah. Ini untuk pertama. Yang keduanya, cat. Kita dah tetapkan ada syaratnya. Cara cat dia mesti 1, 2, 3 kali cat baru boleh lepas standard. Jadi kita akan panggil Jotun, ICI, boleh dipakai ICI ataupun dapat Berger, Nippon, mesti bagi sijil. Selepas saja kontraktor buat kerja, mesti bagi sijil kata itu ikut dia punya spek. Dia tidak boleh macam dulu dah 6 bulan saja cat sudah hilang, cat sudah turun. Ini hanya kontraktor tipu punya cat. Ini kontraktor yang tipu. Sekarang ni kita dah mula bekerjasama dengan syarikat-syarikat cat. Mereka ada cara mengecat, dan setiap bangunan ataupun bangunan tu akan kita dapatkan sijil daripada syarikat cat bahawa cat ini dibuat mengikut apa yang telah pun ditetapkan dalam peraturan cat oleh syarikat berkenaan. Jadi kita akan keluarkan sijil. Jadi untuk pasar Sungai Besi ini, sememangnya kami akan gunakan peruntukan yang ada dan juga perancangan untuk membangunkan semula pasar Sungai Besi untuk membolehkan kita dapat yang lebih baik pasar dari segi kesihatan
dari segi kesempurnaan dan juga dari segi ruang untuk berniaga yang lebih baik. Jadi saya minta tuan-tuan tolonglah kepada kita untuk kita bangunkan bersama. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur atas kesudian untuk hadir di majlis kita pada petang ini. Selain itu jutaan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama dan sokongan secara tak langsung maupun tidak langsung bagi menjayakan majlis kita pada petang ini.